Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahati wat taqadduma al-aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fa safqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'irah wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana syakhsan ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum ni kita sedang membincangkan tentang kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Artinya orang yang masih belum memiliki ilmu tetapi sedang menuntut, baru nak cari pun tak apa, dikira sedang menuntut. Ini ustaz dikira sedang menuntut. Jadi bila sedang menuntut ni kita lah, kita ni orang yang sedang menuntut ilmu ni. Ada sahabat-sahabat kita yang berada dalam grup ni, dalam live ni, yang apabila tengok kuliah ni terdetik dalam hati dia, aku kena tuntut ilmu ni. Dia termasuk dalam orang penuntut ilmu. Maka kelebihan dia diceritakan pada hari semalam, antaranya malaikat tunduk pada dia, tanda hormat, tanda menyanjungi, tanda menyukai apa yang dilakukan. Kemudian ini semua dalam hadis Nabi semalam. Yang kedua, perbuatan dia menuntut ilmu bersungguh-sungguh satu bab sehari itu adalah lebih baik daripada solat 100 rakaat. Bukan bermakna lepas ni kita tak perlu solat, bukan. Ini hadis fadilat. Bila hadis fadilat ni, dia tidak membatalkan perkara yang wajib. Kemudian yang ketiga, dijamin rezeki. Isu rezeki ni isu yang semua orang rasa. Kalau nak cerita susah rezeki, semua orang susah. Orang ni cerita susah dia, orang lain ada cerita susah dia. Jadi oleh kerana dia adalah kesusahan yang berbentuk tak boleh lari, maka ada tempat-tempat yang perlu kita yang perlu kita cari untuk melapangkan rezeki. Antaranya adalah Allah Ta'ala jamin rezeki penuntut ilmu. Takafalallahu Ta'ala birizki. Tiga perkara, 4 perkara ataupun banyak lagi dalam kitab-kitab lain menunjukkan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Cuma ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu mendapat fadilat, mendapat kebaikan daripada mengaji ilmu bermanfaat. Antara perkara yang paling utama untuk dijaga adalah niat. Ketika nak mengaji itu niat. Semalam kita dah ceritakan tentang kata Syekh Ibn Abbad yang dirahmati Allah dalam kitab Syarah Hikam. Dia kata dalam banyak-banyak niat yang membatalkan segala fadilat menuntut ilmu. Tetapi antara niat yang mensahkan menuntut ilmu adalah yang pertama, kalau kita mengaji untuk cari redha Allah. Yang kedua, kalau kita mengaji untuk beramal. Yang ketiga, kalau kita mengaji untuk keluar daripada kalam kejahilan. Yang tu kelam kejahilan. Yang tu kita mengaji semalam. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, engkau hendaklah mengetahui jika engkau menuntut ilmu yakni ilmu akhirat. Ilmu yakni ilmu agama. Ilmu yang sebenarnya ia memberi manfaat kepada akhirat. Oh, dengar dalam live. Minta maaf. Perasan? Oh, lupa. Okey. Nasib baik anda nampak. Engkau hendaklah mengetahui jika engkau menuntut ilmu agama itu dengan tujuan untuk bersedap-sedap, bermegah-megah, mendahului rakan-rakan, supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadamu, mengumpulkan kekayaan duniawi. Nescaya engkau berusaha pada meruntuhkan agamamu, membinasakan dirimu, dan engkau telah menjualkan akhiratmu dengan duniamu. Maka perjalananmu itu rugi dan perniagaanmu itu tidak laku. Dan orang yang mengajarmu itu menolongmu dalam perkara maksiat dan bersekutu dalam kerugianmu.
iaitu seperti menjual pedang kepada penyamun di jalanan, seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang menolong seseorang dalam berbuat maksiat sekalipun dengan setengah perkataan, maka ia adalah menjadi sekutu dalamnya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala masih menekankan tentang niat. Kalau kita tengok Syekh Ibn Abbad semalam, dia menekankan tentang niat-niat yang sah. Imam Ghazali menyebutkan tentang niat-niat yang merosakkan amal tersebut, yang merosakkan amal menuntut ilmu. Sebab tuntut ilmu ni amalan agama. Tuntut ilmu agama adalah ibadah, tetapi dia boleh rosak. Bila masa rosak? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah kita mengetahui bahawasanya kalau kita tuntut ilmu, tujuan apa? Semua orang tuntut ilmu semua ada tujuan. Yang ni kita nak bahas, orang tuntut ilmu agama apa tujuan? Sebab sekarang ni menuntut ilmu dunia, menuntut ilmu agama, kedua-duanya mempunyai kos yang sangat tinggi di sebahagian tempat. Di universiti 20,000, 15,000 itu adalah jumlah yang sangat biasa apabila nak pergi tuntut ilmu. Tak kira lah ilmu tu ilmu dunia, tak kira lah ilmu tu ilmu akhirat. Jadi Imam Ghazali membahaskan tentang kalau tuntut ilmu agama ni, cuba tengok ni. Andai kata kita tuntut ilmu ni untuk bersedap-sedap. Apa maksud bersedap-sedap? Banyak ilmu ni sedap. Banyak sedapnya banyak ilmu. Orang menghormati kita, kita diangkat oleh orang, kita menjadi tempat rujuk. Itu banyaklah sedap. Untuk ilmu ni, tujuan apa itu untuk ilmu? Untuk bersedap-sedap dengan ilmu yang ada dan bermegah-megah dengan gelaran. Kalau tuntut ilmu agama, nak suruh orang panggil ustaz, orang tak panggil ustaz, tak paling dia. Dulu masa kecil-kecil dah kawan sekali dah, tiba-tiba dia dah apa tu, orang dah kenali dia sebagai ustaz. Jadi kawan masa kecil duk panggil mat, dia buat tak tahu. Tapi bila panggil ustaz mat, baru dia paling. Seolah-olah gah sangat nama ustaz tu, sehingga itulah yang dihajati. Andai kata seseorang menuntut ilmu agama untuk kemegahan, bukan gelaran ustaz tu, banyak lagi bentuk kemegahan. Pangkat itu satu kemegahan, sesuatu yang boleh digahkan, diangkat oleh manusia itu satu kemegahan. Andai kata seseorang penuntut ilmu agama, ketika dia tuntut ilmu agama, niatnya yang pertama tadi bersedap-sedap. Niat dia yang kedua tadi adalah untuk bermegah-megah dengan apa yang bakal dia dapat, iaitu ilmu agama. Itu yang kedua tu, itu jaga-jaga tu. Kita tak sebut lagi apa akibat, tapi kita nak golongkan dulu. Orang yang tuntut ilmu dalam keadaan dia berniat menuntut ilmu agama tu untuk bersedap-sedap. Yang kedua, dia menuntut ilmu agama dalam keadaan dia berniat untuk bermegah-megah dengan ilmu, dengan pangkat yang bakal dia dapat, dengan gelaran yang yang bakal dia dapat. Kemudian orang yang menuntut ilmu agama untuk mendahului rakan-rakan, supaya di dalam tempat dia tu orang kenal dia sekali, supaya orang tahu dia paling alim, nak mendahului orang lain dalam menuntut ilmu agama. Ini kalau kita kat sekolah, kalau kita dekat ma'had, kalau kita dekat pondok, kalau kita sedang mengaji ilmu agama, kita nak mendahului rakan-rakan lain. Tujuan tuntut ilmu apa? Sebab nak dilihat hebat daripada orang lain. Kemudian supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadamu. Orang ada ilmu agama ni akan dihormati oleh manusia. Orang yang ada ilmu agama yang digelar sebagai ustaz, dia merasai perkara ni. Kadang-kadang tempat yang kita pergi, orang hormat kat kita, orang bantu apa yang kita nak. Artinya secara tabi'inya orang Islam ni bila nampak alim ulama, mereka akan jadi rendah diri. Mereka akan menjadi rendah diri. Tetapi andai kata kita ni, orang yang tuntut ilmu tu tujuan dia nak suruh orang berkecenderungan kepada kita, nak suruh muka manusia ni menghadap pada kita, nak suruh menghormati kita, nak suruh membesarkan diri kita. Itu golongan lagi, kita tak masuk lagi akibat daripadanya. Kemudian andai kata menuntut ilmu agama tu mengumpulkan kekayaan duniawi, yang ni kita kena perbahaskan agak halus. Kita mempunyai pelbagai sistem pengajian di Malaysia. Ada berbentuk ma'had, ada berbentuk pondok, ada berbentuk universiti, ada berbentuk pengajian di masjid dan sebagainya. Dan kalaulah seseorang itu nak jadi alim, sebenarnya jalan untuk jadi alim banyak. Alim artinya banyak ilmu agama, banyak. Kalau nak yang bersijil, boleh pergi ke universiti. Kalau nak yang
yang menghalusi satu persatu, matan demi matan boleh pergi ke pondok. Yang tidak mempunyai masa yang banyak boleh menghadiri kuliah-kuliah di masjid. Maksudnya banyak tempat nak cari ilmu agama. Tetapi ada beberapa tempat dalam tempat kita mengaji ilmu agama ni yang dia menuntut kepada kewangan yang besar. Jadi seseorang itu akan sentiasa berhajat kepada kewangan yang besar untuk mengaji. Kalau di universiti lah contoh, kita tidak menyalahkan universiti, tapi kita nak muhasabah. Islam ni agama nasihat, maka kita cuba bermuhasabah. Daripada kecil kita mengaji. Ayah mak kata, awang mengajilah sungguh-sungguh, awang mengajilah betul-betul. Kenapa mengaji betul-betul? Ni nanti besar senang sikit nak hidup, nanti besar senang sikit dapat gaji besar-besar, boleh ayah berehat, dapat gaji besar-besar, senang muka dunia. Nasihat tu dia tidak mempunyai batas. Kadang-kadang dinasihatkan anak tu memilih ilmu-ilmu duniawi untuk menjadikan ilmu tu sebagai loncatan untuk dia menanggung keluarga dia, tak ada masalah. Tetapi andai kata anak tu memilih jalan agama dalam keadaan dia stay dengan niat dia menuntut ilmu agama tu untuk mengumpul kekayaan duniawi, ini termasuk dalam golongan dia ni cari ilmu agama, tetapi di dalam hatinya niat tu untuk kumpul kekayaan. Itu golongan seterusnya. Nescaya engkau berusaha pada meruntuhkan agamamu. Sahabat mati Allah, orang yang tuntut ilmu agama bertujuan bersedap-sedap, bertujuan bermegah-megah, bertujuan mendahului rakan-rakan, bertujuan supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadanya, bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Nescaya orang yang mempunyai niat ni ketika tuntut ilmu, dia sedang membinasakan agamanya dan dia sedang membinasakan dirinya. Cuba tengok halusnya perkara agama. Kenapa? Kerana agama adalah satu alat. Allah Ta'ala turunkan agama ni satu alat. Apa tujuan agama? Tujuan agama untuk memastikan manusia itu berjaya menyusun kehidupan dunia dia dengan baik supaya akhirat dia itu jadi baik. Satu-satunya ilmu yang mampu menyelamatkan manusia di akhirat adalah ilmu agama. Sesiapa yang dibebani dengan ilmu agama, maka dia dibebani dengan tugas untuk mengajak manusia selamat dunia untuk selamat di akhirat. Tetapi andai kata dia ada ilmu agama, digunakan ilmu agama tu untuk selamat dunia dia, sedangkan Allah Ta'ala jadikan agama untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Dia gunakan ilmu agama untuk selamatkan dunia dia. Selamatkan dunia dia ni apa? Selamatkan dia punya harta, nambah harta, mengindahkan dunia dengan ilmu agama. Orang yang macam ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukan kita kata ni Imam Ghazali kata, kalaulah dia sedang tuntut ilmu agama, niatnya begitu, dia tidak melakukan suatu perkara, melainkan dia sedang membinasakan diri dia sendiri, dia sedang membinasakan agama dia. Kenapa? Sahabat rahmati Allah, ilmu agama datang dengan satu tanggungjawab besar, iaitu memimpin umat kepada akhirat. Ilmu dunia tidak mempunyai tanggungjawab begitu. Jadi orang yang tuntut ilmu dunia boleh menggunakan ilmu dunia itu untuk kepentingan dunia, tak ada masalah. Orang yang mengaji ilmu tukang, dia boleh guna ilmu tukang dia untuk membantu kehidupan dia. Tetapi orang yang menggunakan ilmu akhirat untuk mengkayakan diri, menggunakan ilmu akhirat untuk kepentingan diri, menggunakan ilmu akhirat untuk kesenangan diri, menggunakan ilmu akhirat untuk mendapat kemegahan dan pangkat, yang mana sebenarnya perkara itu adalah tugas ilmu duniawi. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu tersebut pun melakukan perkara yang sama, maka apa kebaikan pada agama? Siapa lagi yang boleh bawa kita selamat ke akhirat? Siapa lagi yang boleh menyelamatkan kita atas muka dunia supaya jalan kita betul dengan akhirat? Anda kata orang yang mempunyai ilmu agama pun mengejar dunia seperti orang yang mengaji ilmu dunia. Kerana tu, kalau start ahli agama mula kejar dunia, maka di sana tunggulah kerosakan. Jadi sahabat mati Allah, kat mana nak perbaiki ni? Pada niat. Ketika mula mengaji, maka asah niat dengan niat. Bila kita nak anak kita jadi ustaz, peringatkan dia mengaji ilmu agama,
bukan untuk mendapatkan dunia. Mengaji ilmu agama untuk menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, semuanya daripada api neraka Allah. Itu tanggungjawab besar. Adakah ilmu agama tu langsung tidak boleh digunakan untuk dunia? Ilmu agama ni, sahabat rahmati Allah, diperlukan pada setiap tempat. Kalau di negara orang Islam tu, macam negara kita ni, orang yang ada ilmu agama akan diangkat oleh masyarakat, diberi kelebihan, diberi kemegahan, benda yang diberi, sesuatu yang tidak termasuk dalam niat dia, itu tak ada masalah. Tetapi andai kata dia melihat, kalau ngaji ilmu agama ni mudah sikit nak kaya. Kalau mengaji ilmu agama ni macam tempat kita ni, macam tempat Ana ni, buat pondok, buat tahfiz. Bila kita pergi kuliah, ada je orang bagi sedekah, bagi sumbangan untuk tahfiz dan sebagainya. Jadi banyak je peluang nak kaya, banyak je peluang nak kumpul harta kalau kita nak jadi jahat lah. Tapi oleh kerana tengok, kalau aku jadi ustaz ni, mudah nak kumpul duit ni, mudah dapatkan dunia, mudah nak untuk dunia dia jadi mudah. Niat tu dalam hati rosak. Niat ni dididik oleh ibu bapa. Sebab itulah ibu bapa kena nasihat anak-anak. Generasi kita lah perlu menghentikan kitaran. Bila kita nak anak kita mengaji ilmu agama, maka kita kena fahamkan anak kita. Sebelum dia nak bagi dia faham, kita kena faham dulu. Jangan mengaji ilmu agama untuk kepentingan dunia. Jangan. Kalau nak kepentingan dunia, pergi ngaji ilmu dunia. Tapi kalau dah mengaji ilmu akhirat, maka tugasnya membawa tugas kerasulan. Kalaulah sampai orang yang mengaji ilmu agama itu dalam hatinya berniat mengaji ilmu agama untuk mendapatkan dunia dengan segala sebab-sebab tadi, bersedap-sedap, bermegah-megah, mendahulukan supaya sekalian manusia, muka manusia kecenderungan kepadanya, mengumpul kekayaan dunia. Andai kata perkara itu berada dalam niat, maka dia akan merosakkan diri dia akan merosakkan masyarakat dia. Kerana bila orang bertanya sesuatu tentang perkara agama, maka dia akan menjawab pada sisi dia juga mempunyai keinginan yang kuat pada dunia. Sedangkan dunia dan akhirat ni sesuatu yang berbeza. Mana boleh disamakan, tidak boleh diseimbangkan. Tak boleh dunia dan akhirat. Dan engkau telah menjualkan akhirat dengan dunia. Rugi. Ilmu akhirat adalah ilmu yang boleh menyelamatkan seseorang di akhirat. Tidak ada ilmu yang boleh menyelamatkan seseorang di akhirat kecuali ilmu agama. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kat kita. Tiba-tiba pula selepas Allah Ta'ala beri kat kita, kita guna ilmu yang boleh menyelamatkan diri di akhirat tu hanya untuk keselamatan dunia. Sedangkan keselamatan akhirat jauh lebih utama. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Kita sedang melakukan sesuatu yang sangat rugi. Seolah-olah kita ada belian, kita pergi jual ke orang bayar dengan kaca yang sama berat dengan belian. Belian dan kaca ni adalah satu analogi yang tak cukup berbeza untuk membandingkan dunia dengan akhirat. Sebab dunia dan akhirat ni adalah sesuatu yang sangat berbeza. Hidup atas muka dunia ni beza sangat dengan hidup akhirat. Tak sama kaca dengan belian. Jauh lebih besar jurang dia antara kaca dengan belian. Jadi orang yang mengaji ilmu agama dengan niat nak mendapat sesuatu pada sudut keduniaan, maka Imam Ghazali cela awal-awal dah. Dia ni merosakkan diri, dia ni merosakkan bangsa, dia ni merosakkan agama. Sama seperti dia sedang menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Orang lain tak boleh menyelamatkan diri daripada di akhirat. Orang lain tak boleh menyelamatkan diri di akhirat. Sebab orang lain tak mengaji ilmu agama. Tiba-tiba dia mengaji ilmu agama, dia juga gunakan ilmu agama dia untuk dunia. Yang ni dicela. Sebab tu hati-hati ngaji ilmu agama. Tak ngaji tak boleh. Sebab ianya satu keperluan. Mengaji ada tanggungjawab. Maka sebab itulah kerja kita atas muka dunia ni bukan main-main. Kehidupan manusia atas muka dunia bukan main-main. Ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab yang berkait dengan akhirat. Sesiapa yang cuba melepaskan diri daripada tanggungjawab tu, dia tak akan selamat di akhirat. Maka perjalananmu itu rugi dan perniagaanmu itu tak laku. Perjalanan jadi rugi, perniagaan jadi tak laku. Sahabat rahmati Allah, anda ingat lagi kalau masa anda mengaji dulu anda mengaji dekat UTM, mengaji ilmu account, ilmu accountant, account, pengurusan dan juga apa lagi satu tu, basic kepada engineering. Nama kos tu kos pengurusan teknologi UTM. Siapa yang sempat berada di UTM dikenal DDG. Pengurusan, nama kos tu Diploma Pengurusan Teknologi. Jadi anak ni berasal daripada keluarga yang susah.
Ayah ketika nak mengaji dulu, ayah dia baru-baru belajar nak menoreh. Rasanya ayah lah, dia bawa balik ke kampung. Jadi yang banyak menoreh mak, sebab mak ni memang pure orang kampung. Ayah ni, arwah ayah ni tak adalah pure sangat orang kampung. Dia reti, kadang driver bas, kadang driver taksi. Dulu awal-awal dulu masa awal nikah dengan mak, dia berlori. Jadi gaji dia tak seberapa. Ketika nak mengaji di Kuala Lumpur dulu, pernah sekali aksiden. Bila aksiden tu cuti setahun, balik daripada cuti setahun tu, kita punya PTPTN tu sangkut. Jadi banyak urusan menyebabkan sem pertama tu tak dapat, tak ada PTPTN. Jadi tak ada duit lah. Memang mengharapkan betul-betul daripada mak ayah. Jadi apa yang berlaku ketika tu, anak pernah telefon arwah, anak kata, abah tak ada duit ni. Macam biasalah, seminggu kita belanja di Kuala Lumpur RM10 sehari. Jadi 7 hari seminggu tu dapatlah RM70. Kita pula naik motor RZ. Jadi RM70 sehari seminggu tu agak sukar untuk kita berjimat, kecuali makan roti canai. Pagi roti canai, petang roti canai, malam roti canai. Jadi ada satu kali tu bila anak telefon, yang cerita ni diceritakan semula oleh seorang sahabat. Sebab masa ayah dia pergi Kuala Lumpur, dengan susah sangat dia pergi Kuala Lumpur. Daripada Pahang tu pergi Kuala Lumpur dengan sahabat anak, ada seorang sahabat. Sampai tu okey, dah berbual, dah balik. Dia dah balik, kita pun tak apa, teruskan hidup macam biasa. Bertahun selepas tu, sebab arwah ayah nak meninggal, sahabat ni biasa datang ke rumah, borak-borak, dah lama kan, lama tak jumpa. Kemudian dia cerita, Ri, awak ingat tak masa ada sekali tu ayah awak datang Kuala Lumpur bagi duit? Kata ingat. Tahu tak keadaan ketika tu? Kita tak tahu apa-apa ni. Keadaan dia kata sebenarnya dia ketika tu dia tak ada duit. Bila kita dengar tu, kita tahulah ayah kita memang jaranglah ada duitnya. Rezekinya Allah Ta'ala beri cukup-cukup je. Jadi apa yang berlaku ketika tu, dia kata, tapi nampak muka dia resah untuk sebab awak minta duit masa tu. Kita mula rasa bersalah. Kemudian dia kata resah sebab awak telefon lagi cerita susah duduk Kuala Lumpur ni, jadi meresahkan dia. Jadi nak pergi Kuala Lumpur tak lepas, duit tak ada. Kalau dia masuk bank sekarang, tak lepas nak pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi Kuala Lumpur tak lepas pula nak bagi duit. Ya Allah, susahnya. Jadi apa yang berlaku, dia kata dia datang jumpa kau. Ni bahasa orang kampung, dia ngajak pergi Kuala Lumpur. Okey je, pergi Kuala Lumpur. Lepas tu minyak tak ada. Dia kata, pakai duit awak lah minyak. Kata pakai duit kau minyak. Dah lah nak jumpa anak dia, pakai duit kau pula. Jadi bila pergi balik tu pakai duit kau. Makan pun berhenti dekat tepi highway pakai duit kau. Dia cuma bagi awak duit dalam poket tu, betul-betul duit ada untuk awak je, dia kata. Jadi lama termenung memikirkan tentang betapa pengorbanan seorang ayah ketika untuk memastikan anak lebih berjaya. Baik. Isu kita belajar ilmu apa, tak timbul isu. Sama ada kita belajar ilmu dunia, sama ada kita belajar ilmu akhirat. Kalau kita belajar di tempat yang menuntut kepada pengorbanan, kita perlu berkorban, keluarga perlu berkorban, ayah perlu berkorban, mak perlu berkorban, kadang-kadang sampai meminjam. Semua pengorbanan kita dan orang sekeliling kita untuk menjadikan kita orang berilmu. Dalam keadaan kita tuntut ilmu agama, tetapi niat kita menyimpang, semua usaha tu rugi. Kena ingat elok. Semua usaha untuk menjadikan kita orang berilmu, andai kata kita tu tengah tuntut ilmu akhirat, tetapi dengan niat duniawi, semua usaha tu tidak dikira oleh Allah. Pengorbanan tu tidak dikira oleh Allah. Tanggungjawab agama lebih besar daripada sekadar melihat kepada pengorbanan kedua orang tua, pengorbanan kita dalam belajar. Sebab tu kena jaga elok. Apabila kita ni ngaji ilmu agama, niat kena jaga elok. Mak ayah kena didik anak masa kecil-kecil ni. Ajar anak. Abang, tuntut ilmu elok ni biarlah untuk jadi hamba Allah. Sedarkan dia tentang dia kena jadi hamba Allah masa kecil. Cikgu-cikgu di sekolah kena latih anak-anak ni tentang perkara akhirat. Kitalah satu-satunya umat yang percaya akhirat. Tidak ada umat lain, tidak ada bangsa lain atas muka dunia ni, agama lain yang betul-betul mengasah umat mereka untuk mempercayai perkara akhirat. Kitalah satu-satunya agama, kitalah satu-satunya umat yang diasah untuk percaya akhirat. Kita tak boleh tertipu seperti mana mereka tertipu dengan dunia.
Maka perkara ni perlu diasuh sejak kecil. Jangan sampai kita pula duk beritahu pada anak kita ni mengajilah ilmu akhirat ni mudah sikit dapat kerja. Jangan. Ilmu akhirat untuk keselamatan akhirat. Baik. Maka perjalananmu itu rugi. Yang perjalanan kita duk tuntut ilmu, perjalanan mak ayah kita duk membantu kita ni, itu semua jadi rugi belaka. Tak kira. Kerana salah pada niat. Dan perniagaanmu itu tidak laku. Perniagaan tu tak laku. Perniagaan apa ni? Menggunakan harta akhirat untuk membeli dunia. Yang tu tak laku. Tak ada orang nak beli. Allahu Akbar. Dan orang yang mengajarmu itu menolongmu di dalam perkara maksiat dan bersekutu dalam kerugianmu. Kait dengan orang, kait dengan cikgu. Sebab itulah cikgu yang mengajar ilmu agama, ajarlah sungguh-sungguh dengan matlamat yang tepat pada akhirat. Seorang guru jangan merahsiakan perkara akhirat. Seorang guru perlu menyatakan akhirat lebih penting daripada dunia, andai kata dia sedang mengaji ilmu agama. Kalau tidak, dia orang yang mempersekutui terhadap kejahatan anak murid. Anak murid ni dia akan diasah dengan niat keduniaan, andai kata salah satu daripada penyumbang utama ibu bapa. Salah satu juga daripada penyumbang utama guru. Sebab tu guru bila mengajar anak murid, tolong beri mereka peringatan tentang akhirat. Lagi-lagi kalau dia tengah tuntut ilmu dunia, ilmu akhirat. Kalau masa anak dulu ada SMA. Ada ketika tu bila kita nak mengaji SMA ni, kita dipaksa dalam keadaan tujuan paksaan tu nak lulus periksa. Ada pula yang kata sampai kalau kita dapat di SMA ni, kiraan dia seperti SPM. Kalau dulu grade berapa, pangkat berapa. Jadi pangkat 1, pangkat 2, kiraan macam dululah. Sekarang ni kiraan dia berapa A dah. Ada yang kata kalau dapat pangkat yang tinggi esok senang kerja. Ya Rabbi. Ketika tu kita jadi kita belajar tu betul-betul untuk periksa lah. Maka segala ilmu yang kita ada tu keberkatannya tak ada. Tak ada kerana apa? Sebahagiannya niat kita salah, tapi sebahagiannya adalah datangnya daripada guru-guru yang tidak menasihati anak-anak yang mengaji ilmu agama tentang ilmu itu adalah untuk akhirat. Mungkin mereka juga telah didedahkan dengan sistem yang sama, dipengaruhi oleh dunia dalam mengaji ilmu agama. Jadi semua orang perlu perbaiki. Semua orang perlu perbaiki. Bukan anak murid je perlu perbaiki. Yang membentuk jiwa, kehendak, niat anak-anak kecil ni adalah kita golongan dewasa ni. Tak perlu untuk kita tu dia nyari. Ini salah cikgu dah. Ini salah ibu apa nak. Yang kita perlu buat adalah setiap orang perlu menyumbang kepada membaiki semula tentang niat anak-anak untuk mengaji ilmu agama. Termasuk kita tengah mengaji ni. Bila kita tengah mengaji ni, maka niatnya juga aku mengaji ni kerana 3-4 perkara yang telah disebutkan semalam. Janganlah ada orang yang tengah tuntut dalam FB ni, nak baca kitab ni. Oh, dah tahu ilmu ni, esok senang sikit nak berhujah dengan orang. Tu, buang. Ilmu agama untuk menyelamatkan kita di akhirat. Kena ingat. Jangan ilmu agama mengeruhkan dunia kita. Rosak jadinya. Guru pun kena tu. Kalau guru buat begitu, dosa anak murid tu esok, guru tu masuk akaun. Nak masuk akaun guru. Jadi berhati-hati jadi guru. Sebab tu sistem kita ni ada masalah juga, sistem kita ni. Sistem pendidikan kita ni apabila meletakkan kepentingan duniawi itu terlalu tinggi, termasuklah ketika seorang itu mengaji ilmu agama, maka dia juga adalah salah satu aspek yang membantu rosaknya niat orang mengaji ilmu agama. Jadi semua perlu muhasabah. Seperti menjual pedang kepada penyamun di jalanan, seperti sabda Nabi SAW, sesiapa yang menolong seseorang dalam berbuat maksiat sekalipun dengan setengah perkataan, maka ia adalah menjadi sekutu di dalamnya. Nabi sebut dalam sebuah hadis SAW, dia kata siapa yang buat maksiat ataupun membantu orang lain buat maksiat, sebanyak mana? Dia kata sebanyak bisyatri kalimah, setengah kalimah je. Kat mana kedai nombor? Contoh, kita duduk, kita kata tu je. Orang tanya kat kita, kat mana kedai nombor? Tu membantu dengan sebahagian kalimah. Artinya dia sedang bersekutu di dalam maksiat tersebut. Sebab itulah kita ni orang yang beriman, jangan bersekutu dengan maksiat walaupun sedikit. Tegakkan kebenaran. Kebiasaannya yang menghalang kita untuk melaksanakan kebenaran, apabila orang yang melakukannya adalah orang yang lebih berkuasa daripada kita. Apabila orang yang melakukannya rapat dengan kita, sahabat kita. Apabila orang yang melakukannya orang yang kita benci, maka menyebabkan kita biar.
sahabat mati Allah, jangan bersekutu dengan maksiat. Jangan bersekutu dengan maksiat. Jangan nak jaga manusia lebih daripada jaga Allah. Dalam hadis Nabi SAW ni, seorang guru dikira membantu anak murid itu jadi jahat. Apabila guru itu sendiri dengan ilmu agamanya, maka dia pun menanamkan nilai-nilai kehendak kepada dunia kepada anak-anak. Maka segala kerja buat anak-anak murid apabila mereka dah dewasa, akibat daripada pengajian ilmu agama tetapi mementingkan dunia ni, maka sahamnya akan didapati oleh guru tersebut. Anak tu rosak, guru tu rosak. Anak tu bila jadi seorang ustaz, bila orang panggil ustaz, apabila pandangannya juga pandangan yang berat berunsurkan kepada dunia, dia rosak, gurunya rosak kerana perbuatan dia. Masyarakat juga rosak kerana pendapat-pendapat dia yang sangat cenderung kepada dunia. Akhirnya agama hanya digunakan untuk menempel dan memperbaiki kehidupan dunia, mencantikkan dunia, untuk memperelokkan dunia. Agama tidak lagi menjadi satu alat untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Aurat tak tutup, semayang tidak, tetapi oleh kerana untuk memudahkan kerja dunia, solat hajat. Semayang tak, hidup tidak pernah dibentuk dengan agama, tiba-tiba gunakan solat hajat. Solat hajat digunakan untuk memperindah dunia. Sebahagian daripada kerja agama adalah untuk memperindahkan dunia, supaya dunia itu lebih baik. Tetapi kerja utama dia adalah bukan memperindahkan dunia. Kerja utama dia adalah menyelamatkan manusia daripada neraka Allah. Jangan sampai manusia gunakan akhirat hanya sekadar untuk keduniaan mereka, untuk keindahan dunia, meninggalkan kerja-kerja akhirat. Baik, seterusnya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, panjang kata Imam Ghazali ni, kita bahas panjang, eloklah panjang sebab benda tu penting. Benda tu sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk muhasabah bagi diri kita. Pengajian agama banyak tempat. Dalam Facebook, kalau dalam Facebook ni ustaz-ustaz yang terkenal, subhanallah, hari-hari mengajar agama. Kita tu sampai kadang-kadang tak terdengar lah. Ni ada, yang ni ada kat surau masjid. Kalau di Kuala Lumpur tu tiap-tiap malam kuliah. Kalau di universiti tu macam-macam tu, macam-macam apa? Macam-macam tawaran. Kos ni, jarak jauh, jarak dekat, jarak sangat jauh. PJJS dulu ada pernah mengaji dengan seorang ustaz. Kelas tu asalnya seminggu sekali, masa-masa sibuk jadi 2 minggu sekali, masa-masa sibuk jadi setahun sekali pula, jadi sebulan sekali. Jadi akhirnya dia pun namakan pengajian ni PJJS, pengajian jarak jauh sangat tu sebab tak habis-habis. Akhirnya berhenti tengah jalan, PJJS. Jadi bentuk pengajian sangat banyak. Salah ke? Tak salah. Yang salah apabila niat dibentuk untuk keduniaan. Yang membentuk niat, diri dia bentuk niat. Guru ibu bapanya menyumbang kepada membentuk niat. Guru-guru sekolah menyumbang kepada membentuknya niat. Masyarakat, keadaan, suasana menyumbang kepada terbentuknya niat. Polisi kerajaan menyumbang kepada terbentuknya niat. Maka nak perbaiki niat bukan hanya sekadar urut dada aku perbaiki niat. Banyak kerja untuk kita lakukan supaya bukan hanya niat kita betul, tetapi niat semua orang mengaji agama itu betul. Walaupun perkara tu dia cakap seolah-olah macam pijak atas angin, susahnya nak buat, tapi itulah tanggungjawab kita. Perbaiki dalam kadar kemampuan kita. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmil hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa inna malaikatas sama' tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Tengok kata Imam Ghazali lagi, sambungan daripada perkataan dia tadi. Dan jika niat dan qasad tu niat lah, terjemahan dalam bahasa Melayu qasad tu niat, dan niat dan qasad di antaramu dan antara Allah Ta'ala di dalam mempelajari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah. Kenapa tuntut ilmu agama? Saya ni terasa macam jauh dengan Allah. Saya tuntut ilmu agama kerana saya nak mencari hidayah. Biasanya perkara ni kalau kat masjid tu perkara tu sentiasa berlaku, tapi kalau kat universiti ni untuk ilmu agama ni nak jadikan dia sebagai, kenapa tuntut ilmu agama? Kerana dapat hidayah. Dia agak sukar kerana sistem tu mengajar ilmu ni untuk begini, semakin tinggi CJ semakin tinggi pekerjaan, semakin tinggi gaji dan sebagainya. Banyak perkara yang perlu dimuhasabah.
Moga-moga perkara yang kita sebutkan ni sampai kepada pihak-pihak yang berwajib sehingga mereka menimbang perkara ni. Kemungkinan sebahagian daripada mereka telah membincangkan sebab mereka ni terdiri daripada orang-orang cerdik pandai. Tapi moga-moga suara hati kita ni sampai kepada mereka. Sama ada duduknya di universiti, kalau di pondok tak ada masalah sangat sebab memang didikannya begitu. Pondok ni dia tak mengejar kepada pangkat, tak mengejar pada harta, belajar untuk mengubah diri. Tapi kalau di universiti tu perkara tu perlu ditapih lah, perlu dimuhasabah, perlu dimuhasabah. Moga-moga ada kebaikannya kuliah kita pada pagi ni. Andai kata dia mengaji, mempelajari itu untuk mendapatkan hidayah. Ini kata Imam Ghazali ni, kalau dia mengaji untuk dapat hidayah, bukan semata-mata riwayah. Riwayah ni hak tadi ya, nak dapat dunia, nak dapat semua sekali tadi. Maka hendaklah kamu bergembira. Andai kata kita start mengaji dulu, niat kita betul dah untuk hidayah, untuk perkara akhirat, untuk beribadah, untuk keluar daripada kelam kejahilan, untuk jadi hamba Allah, untuk beramal dan sebagainya. Itu betul-betul hidayah. Andai kata bermula daripada mula mengaji dulu, itulah niat kita, maka hendaklah kamu bergembira. Jadi boleh bergembira, boleh lega, kata, kerana sesungguhnya para malaikat di langit akan membentangkan sayapnya untukmu bila kamu berjalan. Masuklah dalam fadilat tadi, dapatlah fadilat tu. Fadilat apa? Fadilat malaikat tunduk kepada orang mengaji ilmu, tapi syarat kena sah niat. Ketika tu bila dia tunduk, maka kita berjalan ni atas sayap malaikat ni. Sebab itulah kalau orang ngaji ilmu ikhlas ni, kalau dibukakan hijab oleh Allah, duk pijak atas sayap malaikat, tak sampai tempat mengaji. Sebab apa? Sebab terkejut, pensan. Atas sayap malaikat. Sayap malaikat ni bukan macam sayap burung. Sayap malaikat ni subhanallah kecantikan dia. Maka kalau pijak atas sayap malaikat, tak sampai sana pensan seorang, sana pensan seorang, sana pensan seorang. Kenapa pensan tu? Nampak sayap malaikat, terkejut. Sepatutnya orang yang menuntut ilmu kerana hidayah, segala-gala niat yang baik ni, maka dia boleh bergembira kerana sesungguhnya para malaikat di langit akan membentangkan sayapnya untukmu bila kamu berjalan, dan ikan di laut memohon keampunan kepada Allah untukmu. Ikan-ikan di laut mohon ampun. Ni hadis Nabi ni, hadis Nabi SAW. Orang yang mengaji ilmu agama ni dimohonkan keampunan oleh ikan-ikan di laut. Berapa ramai ikan di laut, berapa banyak ikan di laut, berapa ekor ikan di laut, masing-masing memohon keampunan bagi orang yang menuntut ilmu agama. Allahu Akbar. Besarnya fadilat orang menuntut ilmu agama. Bila kamu berusaha dalam menuntut ilmu itu, maka kerja kita hanya berusaha bersungguh-sungguh membetulkan niat dalam kerja agama. Insya-Allah segala-galanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia kita dan akhirat kita. Banyak sahabat-sahabat yang komen tadi, ana sempat jeling-jeling macam tu je, lepas tu tak sempat nak komen, tak sempat nak membalas. Khatijah Muhammad Taib, alhamdulillah ada pada pagi ni, masuk lambat sikit hari ni, tak apa. Moga-moga mendapat keberkatan. Masing-masing mempunyai tanggungjawab di rumah. Farhana Muhammad Nafiah, ini guru di Al-Banna. Alhamdulillah bersama kita Cik Rokiah, Puan Cik Rokiah. Alhamdulillah hari kedua Ramadan dapat mengikuti kuliah. InsyaAllah Cik Rokiah, Puan Cik Rokiah, kita akan bersiaran setiap pagi dalam bulan Ramadan ni. Sempena PKP ni, andai kata PKP tamatkan awal, maka kita akan berbincang untuk bagaimana untuk memastikan kuliah ni berterusan sampai habis kitab. Sebab kita buka ni kena habis lah. Tanggungjawab kita lah, tanggungjawab anak tu untuk menghabiskan kitab. Nono Puan No is watching, Ahlan daripada Jengke 21, Riha ini, Akak Ipa, Rozani Nasruddin, Abdul Rahman Kedah okey, alhamdulillah. Berman Kedah okey, lain okey, alhamdulillah. Ezam Hasrul, ini friend nama dah dalam Facebook. Farah Hanis, alhamdulillah, moga-moga ada keberkatannya bersama-sama kita. Effendi Abu Bakar, Rafiza Abdul Hamid, Muhammad Mahyun, banyaknya nak sebut. Moga-moga sahabat-sahabat mendapat kebaikan daripada kuliah ni. Maksudnya ilmu dunia pun dikira ilmu manfaat ke Ustaz. Niat yang kita belajar sekarang ni termasuk untuk ilmu dunia. Baik, ilmu dunia. Asal pembahagian tidak ada ilmu dunia, nak jawab untuk soalan Badri Syam. Asalnya ilmu akhirat, asalnya ilmu dunia, dia tak ada pembahagian dunia akhirat ni, tak ada asalnya, kerana semua ilmu tu Allah punya asalnya. Tetapi ada sebahagian daripada ilmu yang dia akan memperbaiki akhirat, ada sebahagian daripada ilmu yang digunakan untuk fardu kifayah, sesuatu yang bersifat asalnya bukan keperluan. Jadi ilmu dunia ni yang kita fahami lah, ilmu akhirat juga yang kita fahami sekarang. Jadi kalau kita tuntut ilmu dunia tu,
adalah niatnya untuk membantu kehidupan dunia kita, memang tujuannya begitu. Allah Ta'ala jadikan ilmu-ilmu duniawi supaya kita boleh menanggung kehidupan kita atas muka dunia. Yang dilarang adalah apabila kita mengaji ilmu akhirat, sebab ilmu akhirat Allah tidak jadikan untuk membantu kehidupan dunia. Ilmu akhirat Allah Ta'ala jadikan untuk membantu kehidupan akhirat. Jadi bab ilmu dunia, mengkendaki dunia tak ada masalah. Boleh Badrul Hisham? Kak Puan Aya, alhamdulillah sama kita, alhamdulillah. Azrul Johan John, satu perkongsian yang mantap, alhamdulillah. Moga-moga perkongsian tu terus menjadi perkongsian yang baik. Mulai pada hari ini kena betulkan niat, kena pesan balik ke anak-anak. Ya betul, kena pesan balik ke anak-anak. Faris Fakha, ini adalah tag, ini tag. Syukur alhamdulillah diberi peluang, alhamdulillah. Kamilah Mas'ud, Puan Kamilah Mas'ud ni mak kepada adik ipar. Mak kepada adik ipar ni pangkat apa tak tahu ni. Cuma alhamdulillah bersama kita Puan Kamilah, insya-Allah diberi kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah dekat dengan rumah mak saya di kampung, Salwati Sofian. Mungkin kita belum mengenali. Tapi alhamdulillah, moga-moga pondok ni menjadi menjadi sebahagian daripada sumbangan kepada kebangkitan Islam di akhir zaman, insya-Allah. Niatkan tuntut ilmu untuk mendapat hidayah, betul. Niat tuntut ilmu untuk mendapat hidayah. Alhamdulillah dapat bersama pagi ni surah Al-Ikhlas Taman Mawar ini. Alhamdulillah surah Al-Ikhlas Taman Mawar. Moga-moga kita boleh bersama tiap-tiap pagi. Mohon share, mohon like kita punya posting ni, kita punya live ni, supaya kita nak dapatkan 1000 viewer. Itu impian 1000 viewer. Sekarang kita cuma ada 143 viewer. Moga-moga kita mencapai viewer yang banyak untuk menyebarkan kebaikan. Baik. Terima kasih sama-sama Badrul Hisham. Sikit lagi sebelum kita, kalau cari ilmu dunia memperkayaan, contoh untuk bantu orang buat kerja akhirat, macam mana Ustaz? Itu tak ada masalah, tak ada masalah. Yang spesifiknya menuntut ilmu akhirat untuk dapat dunia, itu spesifik. Jadi jelasnya tuntut ilmu akhirat dengan niat dunia salah. Tuntut ilmu lain untuk bantu dunia, untuk bantu akhirat, tak ada masalah. Dia adalah tajuk yang sangat spesifik. Tuntut ilmu akhirat tapi nak guna untuk dunia, niat tu perlu diperbaiki. Selain daripada tu, alhamdulillah kehidupan kita ni. Baik, insyaAllah kita doakan dapat 1000 viewer. Seperti sahabat-sahabat tengok, dia sebenarnya tak panas pun belakang tu, itu masih lagi kabus tebal pada pagi ni. Ini adalah sekitar pondok yang kita ada. Kita sedang membina bagi sahabat yang baru mengikuti pada hari ini. Sedikit berita tentang Sri Tafiz Al-Banna. Sri Tafiz Al-Banna ni sekolah yang kami dirikan. Keunikan Al-Banna ni, yang ceritakan keunikan Al-Banna ni, keunikan dia adalah kami ni orang yang bukanlah orang berilmu sangat, tapi mendirikan satu sekolah tahfiz. Asalnya banyak tentangan kerana kita tidak ada orang alim. Sahabat-sahabat saya, Kamur Zaman Usop, Abu Anas, Muhammad Afiq, Hafizul, Abu Jihad Rafsanjani, saya sendiri, Anas sendiri, 6 orang ni dia bukanlah orang alim, tapi melihat Jengka ni adalah tempat tumpuan orang Melayu Islam, dan di sana tidak ada pilihan untuk mengaji ilmu akhirat pada waktu pelajar masih berumur 7 tahun. Jadi kita bincang untuk mewujudkan satu sekolah yang konsepnya agama, yang cuba untuk antaranya memperbaiki anak-anak pelajar di Jengka ni. Jadi kita ni sangat terumbang-ambing pada awalnya, tapi alhamdulillah Allah Taala memimpin kita banyak bertemu dengan sekolah-sekolah yang telah berjaya, bertemu dengan pondok-pondok yang telah berjaya, memohon doa daripada mereka, dan alhamdulillah setelah 6 tahun kita mempunyai 174 orang pelajar. Bukan satu kejayaan, tapi satu langkah yang perlu kita lalui untuk memastikan kejayaan sama-sama di akhirat. Jadi sekarang ni, baru ni kita diuji dengan kebakaran. Sekolah kita terbakar di Jengka tu. Masing-masing sahabat yang mengetahui tahulah, terbakar keseluruhannya dan bangunan tu tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita terpaksa bina bangunan baru. Tengah bina bangunan baru, oleh kerana kebakaran tu banyak yang menyumbang. Tapi tengah-tengah menyumbang PKP. PKP tu dia jadi tidak ada sumbangan. Masing-masing terkekang semula dengan masalah kewangan. Jadi sahabat, kalau bantu share, bantu like, moga-moga suara Ana ni sampai kepada mereka yang mempunyai kemampuan. Bahawa 2-3 hari ni ada yang back in dalam jumlah yang agak besar. Ana doakan semoga semua orang yang menyumbang kepada pihak sekolah, yang pertama dimurahkan rezeki oleh Allah,
yang kedua dipermudahkan kehidupan dunia, yang ketiga dipermudahkan kehidupan akhirat. Dan anda doakan juga kepada mereka yang belum mampu untuk menyumbang. Yang pertama, moga-moga Allah Ta'ala luaskan sumber rezeki. Yang kedua, Allah mudahkan kehidupan dunia. Yang ketiga, Allah Ta'ala mudahkan kehidupan akhirat. Untuk segala orang yang berkuliah dengan kita, anda doakan semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan dunia dan akhirat.